Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini bersama kami di sini. Dan tadi sikit kami kongsikan berkenaan dengan adik Hafi. Pastinya ini yang menjadi juara kami. Akan kami sampaikan kepada kalian bagaimana perjuangan hidup adik Hafi dan kedua orang tuanya membesarkan dengan penuh tabah. Ya, betul. Sindrom Pfeiffer. Ini merupakan sindrom yang begitu jarang sekali kita dengar. Kalau nak ikutkan statistik dia, 1 dalam 100,000 kes meliputi keseluruhannya kanak-kanak. Tapi bagaimana mereka menempuh keadaan ini, kita akan bawakan hanya di Malaysia hari ini. Sebelum tu salam Jumaat juga kita ucapkan kepada anda semua. Kita harapkan harga hari ini dimulakan dengan segala yang baik-baik sahaja. Sambil-sambil tu saksikan kami dengan perkongsian selain daripada adik Hafi ni, kita juga akan bawakan secara langsung dari Melaka, dari Bukit Katil Melaka nak meninjau lah kan keadaan ataupun perkembangan terkini PRN di sana. Kabarnya di sana tu dah rasa bahangnya. Ya. Mula tu rasa sendu sikit, tapi sekarang ni semakin menghampiri esok lah kan. Betul. Waktunya, dan difahamkan juga Kerajaan Negeri Melaka telah memberi cuti pelepasan khas lah esok kepada rakyat Melaka, membolehkan mereka semua keluar mengundi. Kabarnya ada lagi baki 482,549 yang akan mengundi esok. Ya, dan cuma kali ini sebagai indikator kan untuk melihat kepada bagaimana PRU akan berlangsung selepas ini. Jadi untuk meletakkan SOP yang begitu ketat sekali adalah satu kemestian bagi pihak KKM. Jadi kita akan bersama dengan wartawan kami di sana untuk menyampaikan bagaimana keadaan di sana, dan kabarnya untuk perjalanan ataupun pematuhan SOP itu ada sedikit berbeza daripada PRN sebelum ini. Jadi bagaimana keadaan di sana kita akan bawakan nanti hanya di Malaysia hari ini, seketika nanti saja. Dan lagi satu, kita nak kongsi juga sarapan. Sarapan ni unik sikit. Ya. Mereka nama dia? yang selalu travel ke negara seberang, Indonesia, mungkin Indonesia, mungkin suka kan ataupun makanan jalan ini menjadi pilihan anda, iaitu bakwan rangup. Apa bakwan rangup tu? Ni dia, nampak orang kata ada cucuk udang je. Tapi dia rangup, cik weh. Ingat senang kau nak buat benda tu rangup. Ya, betul kan. Bahan-bahan dia bukan kita nampak macam simple je kan. Guna tepung je lah, jadilah macam tu. Tapi sebenarnya mungkin ada bahan-bahan yang tertentu untuk menjadikan dia bakwan rangup. Makanan jalanan ataupun mungkin sekarang ni kita dah boleh buatlah kat rumah. Masing-masing nak kongsikan resepi. Mungkin inilah yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, sarapan kita pada pagi ini. Baik, kita teruskan pengisian kita. Kita saksikan dulu. Ini berkenaan dengan sedikit informasi PRN Melaka. Sama-sama kita saksikan. Pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 4 Oktober lalu setelah dipersetujui oleh Yang di-Pertua Negeri, Tun Muhammad Ali Rustam, membawa kepada pilihan raya Negeri Melaka yang diadakan pada Sabtu ini, 20 November 2021. Proses penamaan calon selesai pada 8 November lalu di 28 pusat seluruh negeri. Manakala pada 16 November, sebanyak 24 pusat pengundian awal PPA melibatkan 31 lokasi dibuka dengan 89.9% pengundi selesai menunaikan tanggungjawab mereka. Pengundi awal ini terdiri daripada 9,217 anggota tentera dan pasangan serta 2,340 anggota polis. Bagaimanapun, DUN yang tidak terlibat dalam proses pengundian awal ialah Dewan Undangan Negeri Tanjung Bidara, Pengkalan Batu, Duyung dan Serkam. Untuk PRN Melaka, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mensasarkan kira-kira 70% daripada 495,196 pengundi yang layak bakal keluar mengundi pada Sabtu ini. Jumlah ini disasarkan agak rendah berbanding jumlah biasa pelaksanaan pilihan raya sebelum ini kerana mengambil kira pandemik COVID-19 yang masih perlu diawasi. PRN Melaka turut menyaksikan pertembungan lebih daripada 3 penjuru di 17 daripada 28 kerusi yang dipertandingkan. Menariknya, pertembungan 6 penjuru turut berlaku di 3 DUN, iaitu DUN Duyung, DUN Gadeh dan DUN Asahan, kerusi yang turut dipertandingkan oleh Datuk Seri Idris Harun. Manakala 9 kerusi bakal menyaksikan pertembungan 4 penjuru dan 5 kerusi yang lain melibatkan pertembungan 5 penjuru. Seramai 112 calon, iaitu 96 calon lelaki dan 16 calon wanita bertanding dalam PRN Melaka dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, masing-masing mempertaruhkan 28 calon.
Jumlah calon bebas pula dilihat agak tinggi dengan 22 orang mendaftar sebagai calon dan bertanding di 16 kerusi dengan jumlah tertinggi iaitu 3 calon di Dun Asahan. Parti Bumiputera Perkasa Malaysia Putra pula membariskan 5 calon manakala Parti Perikatan India Muslim Nasional IMAN meletakkan seorang calon yang juga merupakan penampilan pertama parti itu dalam pilihan raya. Sementara itu, antara kerusi panas yang pasti akan menjadi tumpuan antaranya Dun Tanjung Bidara yang mana ia menyaksikan pertemuan 2 calon heavyweight iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, Pengerusi Barisan Nasional Melaka dan Datuk Mas Ermiati Samsudin, Naib Ketua Serikandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kawasan lain yang dijangka panas adalah kerusi ditandingi 2 bekas Ketua Menteri Melaka, Datuk Sulaiman Mat Ali di Dun Lendu dan Adli Zahari di Dun Bukit Katil. Sementara itu, keputusan Nur Hizam Hassan Bakti bertanding atas tiket bebas di Dun Pengkalan Batu dijangka menghangatkan pertembungan di kawasan itu yang turut ditandingi DAP menerusi calonnya Muhammad Danish Zainuddin. Ya, itulah tadi kita kongsikan antara barisan calon, ada juga yang menampilkan penampilan pertama pada kali ini kan. Bagaimana harapan rakyat Melaka, itu yang menjadi persoalan kan. Jadi sepanjang daripada 2 minggu lebih kurang berkempen, kita nak tanya juga bersama dengan wartawan berita TV3 Nur Fazilah Muhammad Syahir, kini berada di Bukit Katil Melaka. Assalamualaikum Fazil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fariha dan Hanim. Okey. Baik. Kalian bersama kru telah pun berada di sana kira-kira 2 minggu, 14 hari di sana. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kami bagaimana jangkaan kalian peratusan pengundi yang akan keluar mengundi esok memandangkan dengan keadaan kita sekarang ni kan. Ya, terima kasih Fariha dan juga Hanim. Ya, sebelum saya nak menjawab soalan mengenai peratusan, ya kita perlu lihat kepada beberapa faktor. Kerana peratusan keluar mengundi ini penting ya dalam pilihan raya kali ini. Kerana boleh mempengaruhi keputusan parti mana yang menang atau kalah. Dan saya mengambil contoh ya, jika dilihat daripada demografi majoriti pengundi bukan Melayu yang tinggi seperti di Air Keroh, Kota Laksmana, Bandar Hilir, Bukit Katil pastinya memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan untuk mengekalkan kemenangan di kawasan itu. Dan di Dun yang mempunyai majoriti pengundi Melayu yang tinggi seperti contohnya di Tanjung Bidara, Kuala Linggi, Air Limau, Sungai Rambai, Lendu, Rim, Parti Barisan Nasional pastinya mengharapkan orang ramai ataupun pengundi di sini untuk keluar mengundi dan mengekalkan kemenangan kerusi yang sedia ada. Dan paling penting sebenarnya ya, faktor utama adalah berkaitan dengan penularan COVID-19 kerana wujud kebimbangan pengundi untuk keluar mengundi. Malah ketika saya bertugas di Dun pinggir bandar seperti Dun Rim dan Asal sebagai contohnya, ada segelintir penduduk yang bertanya kepada saya, boleh ke keluar mengundi waktu COVID ni? Soalan itu kebanyakan ditanya oleh pengundi berusia ataupun warga emas. Dan faktor cuaca juga memainkan peranan, dan berdasarkan maklumat yang saya terima di laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, pada sebelah pagi esok diramalkan hujan. Tapi sebelah petang pula cuaca cerah dan tiada hujan. Dan juga faktor pengundi sendiri, ya Hanim dan juga Fariha, jika mereka ataupun pengundi ni rasa muak dengan politik masa kini dan anggap tiada keperluan untuk mengundi, maka peratusan keluar mengundi juga akan rendah. Dan jika sebaliknya dan mereka rasakan tanggungjawab itu penting untuk mengundi esok, maka peratusan itu akan tinggi. Dan saya jangkakan ya, peratusan mengundi saya beri dari 50% ke 80%, kerana di sinilah ya sebenarnya parti politik perlu memainkan peranan untuk mengajak pengundi atau rakyat di Melaka sendiri maupun yang di luar Melaka baliklah mengundi. Fariha ni? Cabarannya di sini apabila kita berada pada fasa yang begitu mencabar sekali kan untuk memilih ataupun untuk menyediakan sebab kenapa rakyat Melaka kena keluar mengundi. Jadi sepanjang berada di sana, mungkin Fazil boleh kongsikan juga antara kawasan-kawasan panas untuk PRN Melaka ini, keadaan dia di sana, dan juga mungkin boleh kongsikan suasana melihat kepada respon mereka.
Ya, pastinya tempat ataupun kawasan yang paling panas sebenarnya adalah tempat pertama yang saya kunjungi atau tugasan saya iaitu Tanjung Bidara. Kerana pertembungan dua calon heavyweight iaitu calon Ketua Menteri daripada Perikatan Nasional Datuk Mas Ermianti Samsudin dan juga calon baharu yang tidak orang kata tetap dikenali ramai di kawasan Tanjung Bidara iaitu pengerusi Barisan Nasional Melaka sendiri iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Dan kawasan di Teluk Mas juga pertembungan Ketua Bersatu Melaka Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohidin daripada PN bertemu dengan Ketua UMNO Bahagian Kota Melaka Datuk Abdul Razak Abdul Rahman dari BN serta calon Pakatan Harapan Ashraf Muklis dan Bebas Muhammad Arif Adli. Dan sebenarnya Datuk Abdul Razak daripada Barisan Nasional ini sebenarnya walaupun kalah pada PRU ke-14 lalu dan saya yang turut membuat liputan di Teluk Mas ini mendapat maklumat daripada orang kampung atau pengundi di situ, dia telah menjalankan tugas walaupun kalah masih lagi menjalankan tugas dan berkhidmat di DUN itu. Dan sebenarnya Datuk Muhammad Rafiq juga mempunyai peluang yang besar kerana Muhammad Rafiq adalah anak jati Teluk Emas sendiri, dibesarkan dan bersekolah di situ. Dan di DUN Asahan juga ya, ini melihat kepada pertembungan 6 penjuru iaitu ada 3 calon bebas iaitu yang akan berlawan dengan bekas Ketua Menteri Melaka sendiri iaitu Datuk Seri Idris Harun daripada PH dan juga calon Barisan Nasional Fairul Nizam Roslan yang turut dikenali sebagai Along dan juga daripada PN B Danesh. Dan antara kawasan lain juga yang saya lihat ya yang turut antara kawasan panas adalah Bukit Katil berbandangkan bekas Ketua Menteri Melaka juga mengekalkan ataupun bertanding di DUN ini iaitu YB Adli sendiri iaitu daripada Pakatan Harapan. Bila Fazilah tadi cakap berkenaan dengan ada calon bebas kan, ada 13 calon bebas yang bergabung manifesto. Jadi adakah calon-calon bebas ini boleh dikatakan ada peluang untuk menang mana-mana kursi ataupun bakal menjadi kingmaker dalam PRN ni kan? Okey, sebenarnya kan calon bebas ni selalu dianggap sebagai pengacau untuk pecah undi dalam pilihan raya. Dan PRN kali ini sebenarnya calon-calon bebas ni tak boleh dipandang rendah memandangkan latar belakang mereka dan rekod yang bagus daripada tahap pengajian maupun pekerjaan mereka sendiri. Tapi untuk menang sebenarnya agak payah walaupun gagasan bebas ni nak bawa enactment lompat parti jika menang nanti. Dan saya jangkakan ya, minta maaf ya saya bercakap macam ni, tapi di pemerhatian saya sendiri sebenarnya calon bebas ni akan hilang wang deposit kerana pada PRN kali ini banyak parti yang akan bertanding. Fariha? Baiklah, itu sedikit yang mungkin boleh dikongsikan secara ringkasnya Fazi berkaitan dengan SOP sebab kita sangat kesuntukan masa. Fazi mungkin boleh kongsikan apa SOP yang begitu ketara sekali perbezaannya daripada PRN sebelum ini. Okey, baiklah. Sebenarnya SPR dia menyarankan ya kepada pengundi untuk membuat semakan pada hari ini untuk kita tahu maklumat berkaitan pusat dan saluran mengundi serta nombor bilangan pemilih. Ini penting ya sebab nak elakkan pusat pengundian ini sesak pada esok dan sukar untuk pematuhan SOP dan penjarakan fizikal dilakukan. Dan orang ramai ataupun pengundi boleh menyemak di aplikasi My SPR Semak dan hotline SPR iaitu di talian 03-889-27018 atau di portal di portal pengundi.spr.gov.my dan juga di aplikasi My SPR ada maklumat ya tertera iaitu tempoh keluar mengundi yang digalakkan dan pengundi tak digalakkan keluar mengundi di saat akhir dan perlu patuh kepada SOP. Ingat tu. Dan jangan lupa sebenarnya bawalah kad pengenalan anda. Okay, itu saja. Ada banyak-banyak. Laizati? Terima kasih. Fazilah Muhammad Sahir merupakan wartawan BT3. Moga kalian dapat menjalankan tugas dengan baik di sana. Betul. Kita juga harapkan agar segalanya berjalan dengan lancar kan. Cuaca baik esok insya-Allah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Terima kasih Fariha dan Anim. Bye. Assalamualaikum.
Okey, Baik, itu dia perkongsian. Mungkin sedikit kita perlu tahu bagaimana keadaan yang berlaku di sana. Rakyat Melaka, jalankan tanggungjawab anda mencari kenapa dan mengapa untuk anda keluar mengundi itu adalah satu. Tapi untuk memastikan siapa yang bakal mengemudi negara Melaka, negeri Melaka itu pastinya menjadi tanggungjawab kita bersama. Dan esok kita akan saksikan wajah-wajah baru 28 adu nanti yang baru akan diangkat untuk memikul tanggungjawab yang sangat besar untuk rakyat. Ya, pastinya. Baiklah, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, berbalik kepada topik utama kita, bagaimana tanggungjawab ibu bapa ini begitu cekal sekali bersama-sama dengan anak ini iaitu Hafi namanya, dengan keadaan iaitu sindrom Pfeiffer. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan dulu suara rakyat Melaka, harapan mereka terhadap PRN Melaka ini. Saksikan. Buat bersungguh-sungguh sebab yang penting adalah rakyat di tempat-tempat masing-masing telah memilih, telah mengundi dan mengharapkan. Janganlah sampai orang kata trend sekarang ni kan, kebanyakan ahli-ahli calon-calon ni banyak melompat parti. Apabila tertubuhnya kerajaan yang baru dipilih oleh rakyat ini, apa yang kita harapkan ialah satu tanggungjawab yang besar kepada rakyat. Beri tumpuan kalau boleh, tumpuan dari segi kebajikan kepada rakyat dan memastikan negara ini berada di dalam kestabilan politik dan juga memastikan kuasa rakyat itu digunakan sebaik mungkin untuk rakyat. Kerajaan yang bakal dipilih oleh rakyat mampu untuk menstabilkan politik, ekonomi, sosial rakyat negeri Melaka. Kerana kita tahu sekarang dalam keadaan pandemik, jadi semestinya kerajaan baru mampu untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada kerajaan yang baru dipilih. Semoga rakyat Melaka memilih yang terbaik. Saya minta wakil rakyat ini harus memain peranan yang paling penting untuk rakyat, bukan untuk individu. Ya? Dan kita selama ini kita tahu bahawasanya yang kita tahu adalah wakil-wakil rakyat ni kita tak nak dah setakat lompat-lompat ni kita tak nak dah ya. So berilah meneni mandat sesungguhnya sebagai wakil rakyat setempat kepada pengundi-pengundi setempat keseluruhan negeri Melaka. Saya mengharapkan supaya tiada lagi lah lompatan-lompatan daripada pertukaran kerajaan ke apa ke semua. So kekal lah dengan tu. Semoga sektor-sektor yang mana yang tengah baik pulih ni akan semakin majulah. Hati ibu bapa mana yang tidak luluh apabila mengetahui anak kesayangan mereka tidak akan membesar normal seperti kanak-kanak yang lain. Muhammad Hafi Afan Muhammad Hasif yang kini berusia setahun 10 bulan disahkan mengidap sindrom Pfeiffer sejak lahir. Sindrom Pfeiffer merupakan sejenis gangguan genetik melibatkan tulang yang membentuk kepala bercantum lebih awal dari yang sepatutnya, membuatkan tulang kepala tidak normal. Sindrom ini juga penyakit yang jarang didapati. Oleh itu, Hafi adalah kes yang pertama di Kelantan. Menurut Ibu Hafi, Nur Akmal Aini Azmi, 25, selain saiz kepala yang luar biasa, Hafi turut mengalami masalah pernafasan dan pergerakannya juga terbatas. Lebih menyayat hati, Hafi juga telah menjalani pelbagai pembedahan sejak usianya sekitar 2 bulan. Sehingga kini, rawatan perubatannya masih perlu dilakukan bagi memastikan kesejahteraan Hafi. Menurut Akmal lagi, walaupun Hafi tidak seperti kanak-kanak yang lain, dia sangat bersyukur kerana Hafi seorang anak kecil yang mudah dijaga.
itulah kisah adik Hafiz Afan Muhammad Hasif. Kita akan bersama dengan kedua ibu bapa iaitu Puan Nur Akmal Aini Azmi dan juga Encik Muhammad Hasif Muhammad Hasbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Cik Hasif, Akmal dan Hafiz. Alah, suara Hafiz tu. Baik. Kita tadi sedikit kita menyaksikan antara coretan kisah Hafiz sendiri. Cik Hasif, pastinya kalian adalah antara ibu bapa yang sangat-sangat cekal menjaga anak istimewa ini. Tapi mungkin Hasif dan juga Akmal boleh berkongsi bagaimana cekalnya kalian menerima apa yang telah ditakdirkan ini. Okey, mula-mula memang terkejutlah dengan berita doktor bagi tahu Hafiz sindrom MID. Masa tu saya tak tahu lagi lah sindrom MID tu sindrom jenis apa kan. Jadi masa mula tahu tu kami terkejut sebab dalam family kami memang tak ada keturunan ni. Jadi mungkin ni Allah nak bagi saya jaga anak syurga lah. Yalah, betul. Kita semua dapat. Macam mana boleh ada satu persepsi yang begitu positif sekali? Sebab yalah, kadang-kadang kita boleh berkata, kita boleh bercerita, tapi kita bukan berada pada situasi kalian berdua. Apa yang dilalui kalian berdua, nak kena melalui setiap bulan, hampir setiap bulan pembedahan dan sebagainya, itu perjalanan yang cukup panjang, yang cukup memeritkan kan. Jadi macam mana boleh ada pada tahap yang macam menerima keadaan ini adalah kerana Allah nak bagi rezeki menjaga anak syurga? Mula-mula mungkin Hafiz ni anak sulung. Jadi saya memang kena jaga. Akmal pun kuat. Jadi saya kena kuat untuk Akmal. Hafiz memang susah saya nak bagi kekuatan dekat Akmal sebab mula dia down. Masa mula-mula dia tahu tu memang Akmal terkejut lah. Jadi saya bagi nasihat dekat dia, sabar nak juga semua. Bukan semua dapat. Masa Hafiz lahir pun memang special. Dekat dahi Hafiz tu ada kalimah Allah. Masya Allah. Masa lahir dahi Hafiz ada kalimah Allah. Boleh nampak kalimah Allah tu. Masa tu memang special sangat. Saya bagi tahu ke mak, mungkinnya anak syurga kita kena jaga. Walau bagaimanapun kita kena jagalah Hafiz ni. Akmal? Okay. Saya sebenarnya pernah bertemu dengan Akmal dengan Hasif dan juga Hafiz pada Januari awal tahun tadi kan, awal tahun. Akmal seperti mana Hasif cakap, Akmal seorang yang kuat dan Hasif perlu kuat untuk Akmal. Dan sehingga hari ini apabila melihat Hafiz dah boleh berjalan dan Hafiz sebenarnya anak yang sangat kuat. Bayangkan daripada usia 2 bulan banyak pembedahan demi pembedahan tapi dia masih lagi boleh bergelak ketawa, boleh bermanja. Bagaimana Akmal? Hati Akmal seorang ibu yang kena lebih kuat untuk melihat Hafiz ini boleh membesar dengan sebegini. Sihat walaupun keadaan dia begitu tapi dia sihat. Akmal mungkin nak kongsikan? Akmal dengar ke kami? Akmal okey? Akmal sebagai ibu, bagaimana melihat Akmal kena kuat dan terus kuat sebab sekarang tengok si Hafiz pun dah boleh berjalan, dah boleh bermanja, dah boleh berpetah cakap juga kan? Alhamdulillah setakat ni banyak perkembangan daripada Hafiz tak pada lahir sampai sekarang. Saya pun bersyukur sebab sebelum ni tak sangka Hafiz dapat berjalan. Sebelum ni pun macam saya tak bagi harapan lah untuk Hafiz berjalan, tapi Alhamdulillah ni semua kasih Allah bagi Hafiz berjalan, makan, minum pun dengan biasa, dengan normal lah. Ya. Macam mana keadaan Hafiz sekarang? Apa lagi progres yang perlu dilalui oleh adik Hafiz? Okey, saya nak minta doa lah untuk bulan depan doktor ada plan untuk sekali lagi buat operation untuk besarkan saluran hidup Hafiz ni. Kemungkinan doktor akan pakai MPA, tube, untuk besarkan lagi saluran hidup Hafiz untuk kali yang
Kalau nak ikutkan kali yang ketiga ataupun keempat lah Hafiz buat operation ni. Okey. Hafiz sebenarnya baru buka yang tip dekat hidung tu. Jadi doktor cek mungkin oksigen Hafiz ni tak cukup. Okey. Jadi doktor kena buat lagi sekali untuk bulan depan. Bulan depan ni saya mungkin buat operation lagi lah untuk Hafiz ni. Untuk besarkan lagi seluruh hidung. Kalau anda kata tak berjaya untuk ni, mungkin Hafiz kena tekuk lah. Kena apa? Untuk pakai trachea dekat tekak ni, dia tepuk. Tekak. Kat tekak. Okey, Hafiz ni dilahirkan tak ada lubang telinga kan? Betul. Sebelum ni memang dia tak dengar, tapi dia boleh interaksi walaupun tak mendengar. Sekarang ni kan dia dah pakai alat bantuan tu. Dah boleh dengar. Jadi bagaimana reaksi pertama Hafiz tu bila dia dah mula macam mana? Bagi respon bila kita panggil ke Masa mula-mula pakai alat telinga tu memang Hafiz tu memang terkejut lah. Kita nampak reaction dia tu. Masa doktor pakai alat ni, hearing aid ni, Hafiz mula dia dengar panggil nama dia, dia terkejut. Ya. Kita tengok tu pun kita rasa sempur. Masa dia pakai alat ni, dia boleh dengar. Kita panggil dia, dia boleh dengar. Dia macam terkejut. Hafiz masa kita mula panggil dia tu. Yalah, bayangkan sebelum ni mungkin dia lihat pergerakan bibir, mulut kan macam kita panggil kan. Akhirnya dia dapat mendengar suara ibu ayah dia. Kan, mungkin itu reaksi yang sangat speechless lah. Macam kalau sekarang ni bagaimana dengan kos rawatan agaknya? Setiap pembedahan itu ataupun mungkin alatan-alatan yang digunakan untuk membantu pendengaran dan sebagainya, Cik Hafiz? Cik Asif? Alat ni, hearing aid ni agak mahal jugalah. Tapi ada hamba Allah yang baik hati bagi, dia bagi dana untuk saya beli alat ni. Alat ni kalau untuk sebelah 5,800 untuk sebelah. Jadi ada hamba Allah ni bagi untuk Hafiz. Tu Hafiz boleh dengar, boleh belajar. Jadi dia bagi Hafiz alat telinga ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kami. Pastinya kesungguhan kalian ini menjadi inspirasi insya-Allah buat kita bersama mensyukuri nikmat apa yang ada. Teruskan positif, sampaikan salam kami juga kepada keluarga insya-Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih Hasif, Akmal dan juga pastinya anak syurga Hafiz. Nampak sangat ceria sangat Hafiz. Berbeza sekali daripada masa Faria jumpa tu, dia hanya baring je menangis. Sebab sebelum tu dia pakai ni kan saluran di sini, so kena tarik lendir dan sebagainya, sakitlah menangis sebagainya. Dia nampak aktif, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi ini merupakan sindrom yang baru dijumpai kan. Jadi untuk bantuan untuk menyelesaikan rawatan dan sebagainya perlukan proses yang begitu rumit lah pastinya. Baiklah, itu perkongsian kita setakat ini. Kita akan kembali dengan membantu mereka untuk ada platform bagi mereka yang nak membantu, nak menyalurkan bantuan atau sumbangan anda seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Berbalik kita dengan perkongsian pada hari Jumaat dan pastinya kita nak bersama-sama berkongsi rezeki dengan membuka ruang dan juga peluang pada anda semua yang nak menyalurkan bantuan. Hari Jumaat hari yang paling terbaik sekali untuk kita meningkatkan segala kebaikan kita, mencari mengejar pahala insya-Allah. Tapi sebelum tu, sebelum saya mulakan perbincangan saya bersama dengan individu tersebut, kita akan menyaksikan sedikit berkaitan dengan pertubuhan sukarelawan Adiniah. Saksikan. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Adiniah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Baik, itu dia sedikit perkongsian bagaimana untuk anda menyalurkan. Nak tahu lebih lanjut lagi bagaimana mungkin progresnya, berapa banyak yang diperlukan dan sebagainya untuk wakaf pam air di bumi Kemboja ini. Kita akan bersama dengan Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, Ustaz Dr. Zamri Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anim, apa khabar? Baik, alhamdulillah, masya-Allah Ustaz. Ustaz juga sihat ya hendaknya? Alhamdulillah, moga-moga penonton di rumah pun sama sihat pada
hari yang penuh barakah ini insya-Allah. InsyaAllah, amin. Baiklah Ustaz, apabila kita berkongsi ni pastinya mungkin Ustaz nak terangkan terlebih dahulu bagi mereka yang tak pernah lagi tahu tentang Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah yang saya selaku duta ataupun ikon kepada pertubuhan ini telah ditubuhkan semenjak 1985 lagi. Aktif dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan, kebajikan bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara-negara jiran seperti Indonesia, Selatan Thailand, Myanmar, Bangladesh, Kemboja dalam infak solar, infak basikal, infak tandas, wakaf Al-Quran, dan pada kali ini kita memfokuskan pada tempat yang kritikal pada keperluan asasi manusia iaitu air untuk dibekalkan kepada penduduk Kemboja iaitu penduduk minoriti umat Islam. Yang kita tengok serata dunia kebanyakannya minoriti, mereka didiskriminasi dan hidup mereka agak sedikit terbiar. Begitu juga dengan umat Islam minoriti di Kemboja ini yang kekurangan bekalan air bersih. Maka inilah pertubuhan ini kami mengajak kepada tuan-tuan untuk bantu kami supaya kami boleh salurkan bantuan kepada mereka bagi mendapatkan bekalan air bersih insya-Allah. InsyaAllah, amin. Ustaz, kalau mungkin boleh dikongsikan juga setakat ini berapa banyak dana yang telah pun terkumpul dan mungkin berapa banyak lagi yang diperlukan untuk memenuhi pam-pam air yang diperlukan di bumi Kemboja? Ya, kalau pada tahun lepas kita sasarkan 9,000 unit pam air, pada tahun ini kita akan tingkatkan lagi pada sasaran yang masuk akal ataupun sasaran yang realistik sebanyak 10,000 unit pam air. Dan 10,000 unit pam air ni kosnya mencecah 17 juta ya. Dan dana yang baru terkumpul baru RM1,716,835. Bermakna ada lagi lebih kurang 15 juta lebih, RM15,283,165 lagi yang kita perlukan. Dan insya-Allah kempen yang berterusan sehingga awal tahun depan ini kita yakin dengan masyarakat Malaysia yang cukup budiman, yang sensitif dengan sikap umat Islam di mana pun mereka berada, cubit peha kanan terasa peha kiri, air mata mereka turut kita merasai dukanya, insya-Allah boleh mencapai sasaran seperti mana yang kita sasarkan tadi. Dan kalau bila sebut juta-juta ni mungkin orang kata rasa takut sebab sebenarnya satu unit pam air itu bukanlah juta, hanyalah RM1,700 sahaja. Dan kalau tuan-tuan tengok gambar seperti mana yang tertera tu, boleh pula berkongsi satu pam air itu dengan 10 penama. Bermakna satu penama hanya RM170 sahaja demi melihat saudara kita tersenyum dan mendapat bekalan air bersih untuk solat, untuk makan, untuk minum, membersihkan diri dan seumpamanya. Ya, begitu sukar sekali keadaan mereka kan untuk mendapatkan sumber air bersih. Ustaz, mungkin untuk kita kaitkan dengan, yalah kadang-kadang kita nak bantu ni pelbagai jenis bantuan Ustaz. Kita nak sumbangkan duit, nak sumbangkan mungkin tenaga, makanan dan sebagainya. Tapi bagaimana fadilat mereka yang menyumbang untuk menyediakan sumber air bersih kepada mereka yang begitu perlukan? Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Takutlah kamu akan api neraka Allah. Cegah diri daripada api neraka Allah walaupun sebelah daripada biji kurma. Bermakna Allah akan melihat sekecil-kecil sumbangan itu sendiri. Dan apatah lagi sumbangan ini berlaku pada hari Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari yang penuh barakah ini, di tempat yang mereka yang sangat memerlukan dan susah. Maka fadilatnya akan bertambah-tambah lagi. Dan bertepatan pula dengan hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat pernah bertanya Nabi, namanya Sa'ad bin Ubadah. Ma afdalus sedekah? Apakah sedekah yang paling afdal? Ketika itu Nabi menjawab, sedekah air ataupun infak air, kerana ia merupakan keperluan asasi manusia. Kalau Ani mungkin pernah pergi Kemboja kah? Pernah. Saya melihat kepada menjadi sukarelawan satu ketika itu. Sekali je. Memang begitu susah sekali hidup mereka. Betul. Saya sendiri pergi ketika itu saya tengok melihat seorang anak mandi kat sungai sebab mereka berpaut kepada pautan sungai untuk hidup. Dia keluar balik daripada sungai itu mandi, rambut dia sama keruh dengan warna sungai kulit itu semua habis memang warna air di situ. Ya, bayangkan bagaimana kesusahan itu kita mudahkan untuk dapat bekalan air bersih. Bayangkan mereka solat, bayangkan mereka beribadah, mandi, makan, minum dengan sempurna. Hasil daripada infak pam air di Kemboja ini, tuan-tuan mengalir pahala sehinggalah hari kiamat selagi mana ianya dimanfaatkan. Dan untuk tujuan tersebut, boleh hubungi www.infakpamairkemboja.com. Di situ ada nombor telefon, ada gambar, ada internet banking.
segala-galanya maklumat di situ. Sangat direct. Ingat infakpumairkemboja.com. Ataupun kalau nak bertanya satu soalan, bertanya lebih, mungkin nak infak lebih ke kurang sikit daripada nilai yang disebutkan tadi, boleh bercakap dengan wakil kami di hotline Ustazah Hazwani di 011550669972. Seperti Baik. mana yang tertera di skrin tu, tolong print screen. Ataupun Cik Fatimah di 0115583279. InsyaAllah. Ustaz, kita harapkan agar segala usaha ini insya-Allah ramai yang akan menyalurkan sumbangan, mengalir juga pahala mereka yang sama-sama mengerjakan ibadat atau kerja ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ustaz, kita ucapkan. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Ya, itu dia Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Kalau terlepas tidak mengapa, anda boleh sahaja ulang semula, dan kalau mungkin anda inginkan platform yang berbeza pula, sekejap lagi kita nak kongsikan bagaimana anda nak menyumbang untuk pembinaan masjid bersama dengan Fariha On seketika nanti. Baik, Anim, saya sebenarnya nak kongsikan resepi silakan. ni kan. Ni hujung minggu ni, nanti bolehlah mak-mak buat untuk anak-anak dah balik kampung kan. Buat sarapan dan juga sesuai untuk minum petang. Ini dia bakwan rangup. Kita sama-sama saksikan berkenaan dengan resepi ni. Bakwan, sejenis gorengan popular yang berasal dari negara seberang Indonesia dan sangat sesuai untuk dihidangkan ketika sarapan pagi atau minum petang. Untuk menu kali ini, kami akan menyediakan bakwan udang menggunakan bahan berkhasiat yang sangat mudah dan pastinya dapat membuka selera. Antara bahan-bahannya ialah udang putih, sumber protein yang tinggi kandungan vitamin B12. Tauge yang kaya dengan nutrien dan sumber mineral yang baik untuk tubuh badan. Daun kucai, penyeri hidangan yang mengandungi vitamin K untuk mengekalkan kesihatan tulang. Lobak merah yang bagus untuk kesihatan mata. Dan bawang besar yang dapat menurunkan tahap kolesterol dalam badan. Sediakan satu bekas besar dan masukkan satu cawan tepung gandum, satu sudu besar tepung beras, satu sudu besar tepung serbaguna, sedikit garam dan serbuk kunyit. Masukkan air sedikit demi sedikit dan kacau sebati. Bila adunan sudah sebati, masukkan pula bahan-bahan awal tadi. Panaskan minyak dan goreng adunan mengikut cara dan bentuk yang anda gemari. Bila warna sudah keemasan, bolehlah diangkat dan dihidangkan bersama pencicah mengikut citarasa anda. Selamat mencuba! Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Baik, sempena dengan hari Jumaat yang penuh berkah ini, kami nak berkongsilah sedikit berkenaan dengan dana pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Jadi kita sama-samalah berikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan ini. Jadi ini kita nak bersama dengan Ustaz Bathia Fitri Haji Abdul Hamid, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Fariha yang ceria hari ini dan juga semua penonton Malaysia hari ini, insya-Allah. Kita kena ceria Ustaz. Hari Jumaat hari ini. Baik Ustaz, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Fariha. Terima kasih kepada semua penonton Malaysia hari ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertemuan kita pada pagi ini bukan kebetulan, tetapi atas perancangan Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan apabila kita memiliki sebuah rumah ataupun sebuah istana yang boleh memuatkan 5,000 jemaah, 7,000 penduduk yang berada di sekitar, 17,000 penduduk di sekitar kawasan berdekatan,
dan boleh memuatkan 300 pelajar tahfiz. Apa perasaan kita bila kita dapat menyiapkan tempat yang sedemikian rupa, tuan-tuan dan puan-puan? Subhanallah. Dan inilah istana kita di syurga nanti satu hari nanti. Atas sebab kita sama-sama berusaha membina sebuah masjid di dunia ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan bina sebuah istana untuk kita di syurga satu hari nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya mengajak kepada semua untuk sama-sama kita berwakaf kepada Masjid Al-Ulum wa Taibah di Pantai Remis Perak. Lihat saja gambar videonya anak-anak tahfiz yang belajar di sini, subhanallah. Kita keseluruhan kos 25 juta dan alhamdulillah hingga ke hari ini kita telah mengumpulkan sebanyak 10.2 juta dan kita masih lagi berbaki lebih kurang 14.8 juta saja lagi, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan infak dan juga wakaf, tuan-tuan dan puan-puan, dapat dimanfaatkan oleh 17,000 orang penduduk Pantai Remis Perak. Bayangkan kalau seorang sahaja kita sempurnakan hajat. Nabi sebut dalam hadis, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizani fa in rajaha wa illa syafa'tulah. Barang siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia, kata Nabi, aku menantinya di al-mizan, tempat timbang dosa pahala manusia. Kalau berat timbangan pahala, dia ke syurga. Kalau ringan timbangan pahalanya, aku beratkan, kata Nabi SAW. Untuk siapa Nabi bagi syafaat? Untuk orang yang menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyempurnakan hajat 17,000 orang penduduk di Pantai Remis ini. Bayangkan berapa banyak syafaat yang Nabi akan bantu kita pada hari kiamat nanti. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bantu ayah ibu kita untuk dapat syafaat pada hari kiamat. Apa kata tuan-tuan dan puan-puan? Kita berwakaf untuk diri kita dan juga hadiahkan buat ayah dan ibu kita. InsyaAllah. Ada anak mengadu dekat saya, Ustaz, masa kami kecil-kecil dulu, masa mak ayah masih ada, kami tak dapat nak berbakti kepada mak ayah. Jangan risau, berbakti walaupun selepas kematian ayah ibu. Dengan berwakaf, ambillah sedikit bahagian duit daripada ayah ibu tinggalkan untuk kita wakaf kepada Masjid Al-Ulum wa Taibah di Pantai Remis Perak. Mudah-mudahan dapat terbinanya istana buat mereka di syurga nanti. Dan ingatlah, kalau diandaikan pada hari ini, hari terakhir kita di muka bumi, pastikan kita akhiri kehidupan kita dengan berwakaf. Pastikan dengan berinfak. Dan pilihlah berwakaf dengan Masjid Al-Ulum wa Taibah. Dan kami sebagai AJK Pembinaan Masjid telah merancang untuk meletakkan satu lot sebanyak RM1,500 yang boleh dibayar sekaligus RM1,500, insya-Allah. Kalau tak mampu nak bayar sekaligus RM1,500, boleh saja untuk nak berinfak sebanyak RM150 sebanyak 10 bulan. Subhanallah, mudah sangat. Okay, dan sehingga hari ini masih lagi ramai yang telah berinfak dengan kami. Dan kalau tak mampu juga nak bagi RM150 setiap bulan selama 10 bulan, boleh sahaja bayar secara ikut kemampuan masing-masing. Janji ada bahagian kita berinfak, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah rezeki pada hari ini, kami berbesar hati sesiapa yang berinfak bersama dengan kami pada hari ini, insya-Allah kami nak menaja ataupun nak berinfak kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan memberikan sebanyak 500 gram kurma ajwa aliyah Madinah kepada 5 pewakaf terbaik, insya-Allah. Kepada 5 orang pewakaf, kami hadiahkan 500 gram kurma ajwa aliyah Madinah, insya-Allah. Kami berikan kembali kepada pewakaf. Mudah saja, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, cuma hubungi kembali kami punya pegawai kami, antaranya Ustaz Bad. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi pegawai kami, yakni Ustaz Maulana juga, tuan-tuan dan puan-puan pada talian yang tertera di kaca TV, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya menyeru kepada semua. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian seseorang. Antara salah satunya, kata Nabi SAW, au bana masjidan, ataupun membina masjid. So jadikan dengan kita berwakaf dengan masjid ini sebagai salah satu pencen kubur kita. Terangilah kubur kita dengan wakaf ini. Kubur kita dan kubur ibu ayah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ambil gambar nombor akaun yang tertera di kaca TV dan juga nombor telefon. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh sahaja layari tabung pembinaan, website pembinaan Masjid Al-Ulum wa Taibah di Pantai Remis Perak. Type saja website
Masjid Al-Ulum wa Tayyibah, dan insya-Allah tuan-tuan akan lihat di sana bagaimana kita punya status pembinaannya. Subhanallah, hingga ke hari ini pembinaan kita telah mencecah kepada 25% dan kita dah dapat tuan-tuan dan perempuan ni, insya-Allah alhamdulillah kita dah tunjukkan tuan-tuan dan perempuan progresnya, dan tuan-tuan dan perempuan boleh saja untuk cepat-cepat berwakaf pada hari ini. Tuan-tuan dan perempuan, jangan risau, jangan kita khawatir. Insya-Allah kami doakan untuk para pewakaf dan bakal pewakaf agar Allah Ta'ala berikan kemudahan dan juga gantikan wakaf dengan yang lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Masya-Allah, Ustaz. Lancar, sangat jelas Ustaz. Moga-moga apa yang kita kongsikan hari ini membuka dan mengetuk hati mereka sesiapa sahaja yang melihat menonton hari ini untuk menyumbang untuk pembinaan Masjid Al-Ulum wa Tayyibah Pantai Remis Perak, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Bathia Fitri Haji Abdul Hamid dan sebentar tadi. Sama-sama. Baik, jaga diri Ustaz ya. Baik, kita nak bersama dengan Anim Izzati. Izzati, apa kita nak kongsikan Ya, terima kasih Pak Farihah. Tahu kan kita akan menyaksikan gerhana bulan? Hari ini kan? Ya, betul. Hari ini, iaitu hari Jumaat 19 November ni, kita bakal menyaksikan gerhana bulan penumbra. Di mana ianya akan berlaku pada 6.58 minit petang katanya sehinggalah 8.02 minit pagi. Tapi kira pembentukan ataupun kejadian ini katanya yang paling lama sekali sepanjang fenomena gerhana ini berlaku, iaitu kita akan menyaksikan ianya berlaku dalam lebih kurang masa 3 jam 28 minit. Kalau sebelum ni mungkin purata dia 2 jam maksimum lah. Kali ini kita akan saksikan lebih lama, dan kalau melihat kepada statistik yang 8 dekad ni, 179 fenomena gerhana bulan yang kita akan saksikan. Puratanya 2 kalilah setahun. Betul. Dan keadaannya tu macam mana gerhana bulan penumbra ni, macam mana dia akan nampak kemerahan sebenarnya. Ada yang kata macam gerhana berdarah dan sebagainya. Tapi kita tak boleh tengok mata kasar. Betul. Dekat Malaysia tak nampak. Jadi kalau dekat planetarium tu mungkin boleh nampak lah kan. Jadi keadaan ini macam bumi akan menutupi 97% cahaya matahari itu. Jadi kita akan melihat kepada gerhana bulan penumbra ini pada petang ini 6.58 minit katanya. Jadi gerhana yang seterusnya bulan 5 tahun hadapan. Itu apa yang dikabarkanlah setakat ini informasi yang kita dapat. Baiklah. Sebelum ini kita telah mendengar dan melihat tentang pembentangan bajet 2022 kan. Jadi banyak respon dan sebagainya. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ni tak cukup dan sebagainya. Last kali semalam telah pun dikongsikan bahawa bajet 2022 telah lulus dengan sokongan majoriti. Jadi alhamdulillah lah, kita harapkan yang terbaik juga kan. Pastinya sangat penting untuk kita bagi merancang keadaan tahun hadapan, bagaimana kita baru nak start semula. Jadi segala belanjawan 2022 itu menjadi titik permulaan selepas pandemik ini ataupun pasca pandemik ini untuk kita meneruskan kehidupan. Nak kata pasca pun tidak boleh begitu suka sangat sebab kes naik semula. Dah naik pula. Semalam dah 6,000 berapa? 6,380 betul-betul kes. Kan betul-betul ini meningkat. Jadi ada juga yang mengatakan gelombang seterusnya akan hadir pada bulan 12. Itu yang merisaukan. Kita minta tak naklah, na'udzubillah, insya-Allah kita permudahkan segalanya, tapi baru nak start ini dugaan pula yang datang nanti kita tak nak. Jadi sama-sama untuk kita menjaga SOP pastinya, kawalan diri kita untuk kita elakkan daripada segala yang tidak diingini berlaku, insya-Allah. Okey? Baik, satu lagi Adim yang kita kongsikan ini berkenaan dengan slot Yasmin tentang drama lah, kisah percintaan yang unik apabila seorang doktor yang cantik dan baik asal diculik oleh seorang ketua mafia demi nyawa dia bersetuju untuk berkahwin dengan Ferhat. Wah, Adakah nama Ferhat asli akan bahagia? Saksikan Siyah Bias ASK ataupun asli bermula 20 November setiap Sabtu 2 petang di slot terbaru TV3 iaitu Yasmin. Slot ini bakal menayangkan drama-drama terbaik dari Turki yang terkenal dengan lokasi serta pelakon yang cantik dan pastinya akan membuatkan Sabtu anda lebih menarik. Ini memang favourite mak-mak saya. Kaki drama lah, kaki drama. Banyak drama sekarang ni. Sekarang ni pun esok Melaka akan tengok drama. Betul drama ini lagi PRN lagi kan. Dan kita harapkan semuanya merancang baik-baik dengan perjalanan bagaimana betul. Anda nak habiskan cuti hujung minggu ni. Masing-masing mungkin Melaka adalah antara destinasi yang memang akan pergi. Tapi melihat kepada hari Sabtu ni merupakan hari kelepasan am, mungkin anda perlu rancang semula bagaimana perjalanannya. Untuk minggu ni tak perlu kot pergi kesan, kecuali mereka yang betul-betul nak pergi mengundi kan, daripada KL nak balik mengundi, bagilah peluang pada mereka juga. Jadi itu sebenarnya sebab mereka ingin
melakukan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Bayangkan Melaka tu kecil je, Dik. Betul, Kan? betul. Kalau ramai-ramai pergi nanti kan payah juga. Kita nak jaga SOP, nak jaga keselamatan, nak jaga kesihatan. Itu ya dia. Ya, perjalanan masa juga kena pastikan cantik-cantik je, nak keluar dekat laluan highway kan, lebuh raya dan sebagainya. Jaga diri baik-baik. Sekarang ni pun melibatkan banyak kelemalangan jalan raya yang kita pun tak sangka ianya ialah melibatkan kanak-kanak dan sebagainya. Jaga diri baik-baik. Kita harapkan segala perkongsian kita ini dapat dimanfaatkan oleh semua. Kita jumpa minggu hadapan pada waktu yang sama, iaitu 9.30 macam biasalah. Kalau anda mungkin nak ikuti kami di sosial media kami, kita ada Instagram, kita ada juga Facebook untuk anda ikuti sama-sama melihat kepada perkembangan terkini Malaysia hari ini. Bye, jaga diri. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.